Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini dan dapat kita mengerjakan tuntutan ibadah, yakni solat berjemaah, dan seterusnya dapat pula kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga seperti majlis pada malam ini. Maka nanti di hari akhirat kita harapkan Allah menempatkan kita di dalam syurga bersama dengan para nabi dan para rasul, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Alaq, segumpal darah, surah yang ke-96 pada ayat yang ke-5 daripada 19 ayat pada juzuk yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim, yang bermaksud 'Allamal insana ma lam ya'lam, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan lagi sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang berbunyi, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah ayul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, au kama qala, rawahu Imamul Bukhari.
Mafhum hadis? An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal, Islam manakah yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala, rawahu Imam Al-Bukhari. Mafhum hadis? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, al-aqlus salim fil jismis salim, pemikiran yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Dan lagi kata hukama, al-ilmu fis sigar kan naqshi alal hajar, pengetahuan pada waktu kecil seperti lukisan di atas batu. Baik, saya mungkin ada yang tak kenal nama Muhammad Syakir bin Nasuha. Kalau tak silap saya, ini kali kedua saya datang ke Macang Bubuk. Yang kali pertama lama dah, dulu sebelum PKP lagi. Saya pun tengok ada banyak perubahan, antaranya yang belakang ni. Mihrab ni nampak lawa dah. Cantik lah. Dulu lawa juga, bukan tak lawa. Tapi sekarang lagi lawa. Lepas tu dengar kata tadi elektrik tak ada. Ingat nak balik lah tadi. Nak cepat juga dia sampai repair. Bagus lah. Baik. Di malam ni tak ada tajuk tak? Tak ada. Ikut suka ustaz lah ya. Ikut suka kan. Tapi tak apa. Saya ni ada tajuk pun lari tajuk. Baik tak payah tajuk. Nanti lari juga. Baik. Jadi selalunya kalau kuliah kita mengaji ikut kitab lah. Kan? Tapi bila ceramah jemputan ni dia tak adalah kitab, cuma saya rujuk-rujuk gitu je lah sikit-sikit. Cumanya ceramah kita lebih menyentuh kepada hal-hal keadaan semasa. Seperti mana yang berlaku, kita tahu isu paling hangat sekarang ni isu banjir lah. Isu banjir bersama isu COVID pun tak selesai lagi. Cumanya kita nak fahamkan keadaan masyarakat kita hari ni. Sebab ada yang pemikiran tu dia kita kata silap lah. Mungkin sebab tak faham ke atau tak mengaji ke macam mana, dia jadi lain. Iaitu kita kena faham bahawa kita orang beriman ni, orang Islam ni tak sama dengan orang kafir. Itu kita kena faham dulu. Kita orang Islam, orang beriman tak sama dengan orang yang bukan Islam, yakni orang kafir lah. Kalau kita kata sama, syirik kita. Rosak akidah, terkeluar daripada Islam. Sebab dalil banyak. Yang paling famous, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maknanya agama diiktiraf Islam ni. Lain daripada Islam tak diiktiraf. Dan bila kita faham yang tu, bahawa kita ni Islam, tak sama. Jadi tak sama tu serba-serbi. Semua benda tak sama. Baik pemikirannya ke, pakaiannya ke, cara tutur kata ke apa, semua tak sama. Kerana Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia datang daripada kaum tersebut. Mana kata kalau kita ngikut-ngikutnya orang Yahudi, jadi Yahudilah. Kalau ngikut-ngikutnya orang Nasrani, jadi Nasrani. Ikut-ikut orang Majusi, jadi Majusi. Tapi kalau ikutnya Rasulullah, ikutnya ulama, jadilah kita Islam. Ada? Jadi dalam bentuk pemikiran dalam kehidupan kita ni, dia ada satu pemikiran yang berbentuk zahiriah.
Satu lagi ada bentuk pemikiran batiniah. Zahiriah ialah luaran, batiniah ialah dalaman. Nah, luaran kita fikir ikut apa yang tertangkap di panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu dan yang kita faham dari sudut zahir. Zahir ni makna luaran. Adapun batiniah itu ialah kerohanian. Itu kita kena faham. Dia ada syariat, hakikat. Syariat tu luaran, hakikat tu dalaman. Dia ada luar dan dalam. Dia ada jasmani, ada rohani. Itu Islam. Tapi kalau orang kafir, dia semata-mata jasmani. Kan? Sebab tu orang kafir makan sebab nak kenyang. Kita makan, ya memang nak kenyang juga, betul juga. Tapi ada tambah satu lagi. Sebab kita nak beribadat pada Allah. Itu. Kalau kita makan hanya untuk nak kenyang semata-mata, maka tak tumpah sama macam kafir. Jadi macam kafir juga. Jadi maksud bila kita Islam, dalam pemikiran kita, di samping kita memikir secara zahiriah, mesti ada dalam pemikiran tu pemikiran agama. Mesti ada pemikiran Islam. Mesti ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Macam kita hidup ni, kita nguruskan kehidupan dunia kita. Siang kita pergi kerja. Tak kira lah kerja apa pun. Cari duit sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan solat 5 waktu. Mana ada bahagian untuk Allah. Ada bahagian kita fokuskan untuk agama. Untuk Allah. Ada bahagian ialah untuk kehidupan peribadi kita dan sebagainya. Samalah juga bila berlaku bencana alam, banjir ke, tak kira lah apa pun, rumah bakar ke apa ke, ataupun wabak penyakit COVID ni, jangan dipandang semata-mata pada pandang sudut akal fikiran sahaja. Jangan pandang dari sudut pandangan zahiriah semata-mata. Hari ni bila cakap banjir, dia kata, alah biasalah ustaz banjir. Musim tengkujuh, musim hujan, memanglah banjir. Ada. Oh, COVID ni ustaz, punca dia sebab ni ada wabak entah macam mana, entah virus. Mereka duk kaji kat dalam makmal, tiba-tiba virus tu terkeluar. Jadi terkena kat orang, jangkit-jangkit sampailah ke sudah hari ni. Dia betul, kita tak tolak teori-teori seperti itu. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Teori akal ni dia duduk dalam orang cakap apa, kedudukan harus. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi bila dia sabit dengan nas Quran ataupun hadis, Allah sebut zalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Quran ini la raiba fihi. Tidak ada sebarang keraguan padanya. Nya mana? Nya Quran tu. Dalil Quran, hadis yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu benda pun yang perlu kamu ragu. Kerana tidak ada satu bentuk kebohongan langsung pun. Jadi jangan semata-mata kita pandang semata-mata bencana kerana musim tengkujuh. Ya betul, kita tak sangkal. Ialah musim hujan, memanglah air naik banjir. Ya kita tak sangkal, boleh jadi kesilapan makmal. Ada orang kata sebab makan kelawar. Nah, akhirnya jadilah virus tersebar. Tapi kita kena ingat, segala yang berlaku tak terlepas daripada ketentuan Allah. Jangan kita anggap seolah-olah benda ni jadi sendiri. Benda ni semua berlaku Allah. Allah yang tetapkan. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah. Zarah ni kecil sangat. Halus kecil. Walau sebesar zarah, kata ulama, takkan bergerak illa melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Dan kalau besar zarah pun dengan izin Allah, apatah lagi sebesar-besar alam. Yang bagi turun hujan siapa dia? Kerajaan Malaysia. Allah bagi turun hujan. Dari segi sains ya bolehlah kata angin monsun lah apalah, itu sains. Tapi bila Allah turunkan gini, maknanya ada sebab. Ada sesuatu. Sebab tu kita kena faham, bala-bala itu teguran daripada Allah. Maknanya Allah sedang menegur kita. Bila kita cakap gini, ada mulut yang kata, alah sikit-sikit bala, sikit-sikit bala, sikit-sikit Allah murka lah.
Dah biasalah hujan ustaz, hujan tak berhenti. Memanglah banjir. Betul. Sebab tu saya cakap, jangan hanya fikir zahir. Jangan hanya fikir dek akal saja. Hubungan kita dengan Allah ada juga. Kalau macam tu orang akan kata semayang pun tak guna. Sebab semayang ke tak semayang, dia tetap kaya juga. Betul tak betul? Nah, bukannya dengan sebab semayang dia makin kaya, tak semayang dia miskin. Tak, ramai je yang tak semayang kaya juga. Kalau kita faham gitu, akhirnya orang akan cakap, semayang ke tak semayang sama je lah. Habislah rosak begitu. Jadi kita kena faham. Nah, hubungan kita dengan Allah. Jadi Allah hantar semua ni, ada sesuatu yang Allah nak tegur pada kita. Mana tak tegurnya? Nah, kerana kita ada buat benda-benda yang Allah larang. Yang Allah tak suka. Nah, yang Allah kata jangan buat, degil kuat kerah kepala, macam pandai sangat. Akhirnya buat kepala sendiri. Sebab tu kita baca tadi ayat. Nah, Allah ni lah yang mengajar kita apa yang kita tidak tahu. Jadi jangan kita pegang bahawa kita ni serba tahu. Sebab tu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka barulah dia kenal akan Tuhan dia. Kenal diri maksudnya kenal kelemahan kita. Kenal bahawa diri kita ni lemah. Kenal bahawa kita ni bodoh. Bahawa kita ni tak reti. Peganglah macam tu. Ni dak rasa pandai sangat, rasa hebat sangat. Ada. Akhirnya bila pemikiran kita ke arah pemikiran zahir semata-mata, maka tindakan yang kita buat pun semata-mata tindakan zahir. Kita tak mengambil tindakan dari sudut batin, dari sudut agama tak ambil. Yang kita ambil tindakan dari sudut zahir, dari sudut sains semata-mata. Akhirnya kaedah yang dibuat tak habis-habislah nak cucuk vaksin. Nah, bukan kita petikai vaksin, tidak. Bukan kita petikai SOP, tidak. Tapi sampai bila? Bila nak selesai? Nah, ni dia suruh dah cucuk 2 dos, nak suruh cucuk 3 pula. Lepas tu dengar-dengar bunyi-bunyi lah, tak tahu betul ke tidak. Dia kata 6 bulan sekali kena cucuk. Dah macam road tag lah kita. Ada? Berapa kali nak cucuk? Ada? Sampai lembik lengan-lengan. Kan? Allahu Akbar. Ada? Jadi dia tak selesai. Bila Allah hantar azab gini, bala begini, maknanya ada benda salah lah. Apa benda salahnya? Kilang arak, ada lagi tak tutup, sat judi, masih lagi berleluasa. Benda yang Allah haramkan, kamu biarkan, masih lagi kamu buat. Nah, ini saya nak baca. Antara dalam hadis sebut, iaitu beberapa perkara dengan sebab dia bala jadi turun. Antaranya disebut dalam hadis, iaitu apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu. Memang betul dah? Betul tak? Betul tak betul tuan-tuan? Takut nak jawab ni. Tak apa, kalau kena tangkap sama-sama. Harta negara beredar pada orang-orang tertentu je. Kelompok dia ialah kroni-kroni dia, adik-beradik dia. Kalau main projek pun bagi-bagi kat belah dia je. Kadang-kadang kita pun sakit hati tengok dalam duk orang tengah sengsara banjir. Ingat sonok ke banjir ni? Sengsara dengan makan tak cukup, dengan ada anak kecil dan sebagainya, duit pun tak tahu hilang faham mana. Dan rumah dengan rumah pun hancur. Dia boleh nak main berlakon lagi. Cik datang naik bot, penuh kamera tu, habis wartawan duduk belakang nak rakam dia, nak pergi hantar bantuan. Tak payahlah nak berlakon-berlakon, buat kerja betul lah. Nak pergi suruh orang rakam tu ke benda. Yang seorang lagi tu perempuan, orang hantar video kat saya, lagi mengarut. Dia cuci balkoni sekolah, tempat tu bersih dah, jiduh air. Tengok bahagian luar tu punya ramai yang rakam. Siap ada macam syuting filem. Ni kata ni mengarut. Ni nak tunjuk apa ni? Nak tunjuk masing-masing diri punya masing-masing. Supaya boleh kekal lagi berkuasa.
dengan cara yang rakus mengambil harta. Apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, dapat jawatan tujuan untuk mencapai keuntungan dunia. Berebut nak jadikan tinggi sangat. Jadi tok sidang ketua kampung berebut. Sebab apa? Tengok sekejap lagi renovate belakang dapur. Nak ambil hasil bahagian untung dunia. Bila ada jawatan boleh dapat lebih sikit. Benda ni bukan tipu dah ni. Benda ni bukan fitnah, bukan. Realiti saya jumpa depan-depan memang macam tu. Tak payah kata bahagian menteri-menteri ke apa. Dalam jabatan-jabatan termasuk, minta maaf cakap, setengah tu dalam jabatan agama pun berlaku gitu. Main ada duit tepi. Kita ingat kan PM tepi je ada. Apa ni duit tepi pun ada. Dia masuk kot tepi lah, hampa lah, macam-macam. Nak bagi boleh. Dapat kat dia sikit lah, itu inilah. Tak tahu betul ke tak, ada orang bagi tahu kat saya ada satu bantuan tu dalam kotak tu, dia kata nilainya RM100. Kira-kira balik 70 je barang dalam tu. Jadi burn 30 gimana? Masuk kat siapa 30? Kita takut jadi macam tu lah. Ambil amanah dengan tujuan untuk mengaut keuntungan. Yang ketiga, kata Nabi, zakat dijadikan hutang. Akhir zaman gitulah. Zakat ditangguh-tangguh. Nantilah. Tapi harta dunia pulun sangat, beli macam-macam. Tapi bahagian zakat tak nak bayar sampai jadi hutang zakat dia. Ini semua adalah perkara-perkara yang menjemput bala daripada Allah. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isteri. Bini orang perempuan ni nafsunya lebih. Nafsu 9, akal 1. Kita lelaki 9 akal, nafsu 1. Nafsu lelaki tu je lah, 1 tu je lah. Kan? Tapi akal banyak. Lepas tu dia memang pandai temberang. Piramli pun kata. Sebelah akal dia panjang. Dia nak kata, bang mana tu? Masjid. Kata. Pergi masjid. Tak pernah pergi masjid. Malam ni ada ceramah kan? Siap lawa pakai baju apa semua, baju Melayu. Bagusnya suami aku berubah dah, kata dia. Start motor, bukan masjid pergi, warung kopi, main dam haji. Haji tak pernah pergi. Dia akal panjang, kona kot lain. Tu. Tapi orang perempuan pula nafsu 9, akal 1. Lepas tu dia tak berapa cerdik. Bukan kita pelekeh orang perempuan tak, tapi memang Allah cipta begitu dah. Sebab tu perempuan tak boleh jadi pemimpin. Sebab dia kalau fikir satu benda dia fikir. Cuba tengok kalau dia bawa kereta. Kan? Kalau dia tengah bawa kereta, kita ajak menyembang, habis lah. Masuk semak tu kereta tu. Dia tak boleh nak fokus dua benda. Dia fokus satu-satu pandang depan je gitu. Kan? Lepas tu dia masuk lorong, dia tak kisah. Dia signal tak, lepas tu masuk. Lori belakang pun gitu. Kata apa ni? Dia kata saya dah signal. Dia ingat dengan sebab dia signal boleh masuk sekati. Nak bukan so signal dia satu hal, kena tengok lah dulu, tak boleh. Dia nak fokus satu benda je. Tu orang perempuan memang akal dia satu, tapi nafsu dia banyak. Sebab tu dia macam-macam minta baju nak matching. Kan? Biar sampai ke payung, sampai ke kasut warna sama. Dia nak matching semua, nak macam-macam minta. Tiba-tiba kita sebagai orang lelaki, sebagai suami, ketua keluarga, memperturutkan segala kehendak isteri tanpa kita bentuk dia. Kata Nabi, perempuan ni dijadikan daripada tulang yang bengkok. Sebab tulang rusuk bengkok bentuk dia. Kata Nabi, kalau kamu nak luruskan dia, patah. Kalau kamu biarkan, semakin bengkok. Maksudnya Nabi macam mana? Pandai-pandai nak kawal. Kita keras sangat, dia patah. Kita keras sangat dengan dia, merajuk, muncung. Gitu. Lah kali ayat lain dia kata, hantar saya balik rumah mak saya. Dia buat ayat tu jam kita. Kita nasihat dia tak jadi apa.
Kan? Dia kata awak tak baik ni, cakap gini ni, awak tak dengar ke dalam kuliah ustaz cakap jangan tinggi suara dengan suami, nanti masuk neraka. Awak seoranglah masuk syurga. Dia kata kita tak boleh kata apa dah kita. Kan? Sekali dia start cakap, tak boleh berhenti. Pap. Kita kata dah habis lah. Ada lagi? Pap. Sambung. Lain kali nak macam mana? Start motor. Dalam start motor dia kejar sampai kedai warung. Tu kata orang perempuan. Tak apa nak buat macam mana. Tapi kita kena pandai lah. Biarkan sangat dia makin bengkok. Keraskan sangat dia patah. Nabi pesan. Jadi bila sampai keadaan zaman suami ikut je kehendak isteri, itu tanda menjemput akan bala Allah. Isteri nak jadi penyanyi, suami support. Saya merestui kerjaya isteri saya sebagai seorang pelakon dan penyanyi. Apa benda punya suami begitu? Dia biarkan bininya dipegang oleh lelaki yang lain. Yang bayar hantaran dia. Kata bodoh marah. Tapi memang bodoh pun. Nampak? Yang kelima, kata Nabi, datangnya bahala pula. Datangnya bala sebab anak derhaka terhadap ibunya. Ni. Cakap kasar dengan maknya sendiri. Derhaka. Minta tolong sikit pun melawan. Dia nak ikut kehendak dia, tak nak ikut apa mak dia kata. Kemudian kata Nabi, sedangkan ia berbaik-baik dengan kawannya. Tapi bila dengan kawan, kan main lembut, cakap bijak semut tak hati. Dengan kawan kan main baik, dengan mak sendiri, Allah. Ada seorang member saya, dia memang panas hati dengan bapak dia. Sampai dia tulis nama bapak dia dalam telefon tu, hantu. Kau hajar punya anak. Sekali tu tengah duduk lepak sekali, tiba-tiba keluar kat telefon dia tulis hantu. Hantu telefon hang. Siapa dia? Bapak dia. Dia kata, bapak aku ni. Kau hajar punya anak. Boh nama bapak hantu. Anak. Zaman, akhir zaman. Allah teruk dah. Ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya, kata Nabi. Dengan ayah buat jauh jadi... Patut dengan ayah kita buat macam kawan. Baik, rapat. Ni tak dengan ayah berenggang. Dengan kawan bukan main rapat. Ikutkan sangat kehendak kawan. Sekarang ni lagi dahsyatnya nak dekat kiamat ni, tak payah kata dengan kawan, tak payah kata dengan ayah, dengan mak. Dengan kalau bertembung agama dengan kawan, dia pilih kawan daripada agama. Lebih baik agama tak endah daripada jangan kawan kita kecilkan hati. Termasuk kawan kafir dia. Punya nak ra'i kawan kafir dia, ucap juga Merry Christmas. Padahal ulama' kata dah terang-terang haram. 4 mazhab kata haram. Tak boleh. Yang berkait dengan soal akidah, tak boleh. Ini soal kepercayaan. Siapa yang setuju untuk berkata Merry Christmas kepada orang yang Kristian, bererti dia sudah pegang bahawa Jesus itu Tuhan dalam agama Kristian. Nampak? Kita kena faham dari sudut akidah, Allah semata-mata Tuhan. Tak kira siapa pun dia, Tuhan dia Allah. Mutusami, Tuhan dia Allah. Acong, Tuhan dia Allah. Nah, Lingua Eng, siapa Tuhan dia? Aku nak jawab Allah lah. Dajjal, Tuhan dia Allah. Setan, Tuhan dia Allah. Mana ada Tuhan lain? La ilaha illallah. La ilah artinya tak ada Tuhan. Illallah, hanya Allah. Bila hanya Allah, Allah je lah Tuhan. Dan tu kenapa orang Kristian tak sembah Allah? Tu masalah dia. Tapi hakikat sebenar Tuhan dia Allah. Bukan Jesus Tuhan, bukan dewa Tuhan. Tapi bila kita kata Jesus itu Tuhan orang Kristian, rosak akidah kita. Tak kira lah siapa pun dia, Tuhan dia Allah. Cuma kita boleh kata mereka tak beriman pada Allah kerana mereka percaya Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Jesus bukan Tuhan. Itu kena jelas begitu. Ini jaga-jaga. Kita berada di zaman orang nak meraihkan semua agama. Ini zaman dia ni. Sebab tu bala turun macam-macam. Ada dah orang cakap semua agama baik.
Siapa pun dia, Hindu ke, Buddha ke, apa ke agama dia, kalau dia baik, dia masuk syurga. Habis. Kena pergi akidah. Dan macam mana dia nak faham akidah? Mengaji akidah pun tidak. Sifat 20 hati. Tak nak hati. Waktu terus terang saya cakap, tuan-tuan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, pendidikan agama Islam di sekolah tidak mencukupi. Terang-terang saya cakap. Memang ada pelajaran pendidikan agama Islam, sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Tapi tak mencukupi. Maka tak dapat tidak, kita kena hantar anak-anak kita, tak kira lah ngaji pondok ke, madrasah ke, mana ke. Tapi dia jawab pula, saya bukan nak anak saya jadi ustaz lah. Siapa kata orang ngaji pondok wajib jadi ustaz? Tak ada siapa kata. Tok guru pun tak pernah kata. Banyak kita salah faham. Bila hantar anak mengaji sekolah agama, oh maknanya budak ni nak jadi ustaz. Tak semestinya. Kita hantar anak kita mengaji sekolah agama supaya bila besar jadi orang yang beragama. Orang yang faham agama. Orang yang ikut agama. Kalau dia sendiri tak kenal agama dia, macam mana dia nak bawa agama dia? Nak ikut agama dia? Ini yang berlaku. Akhirnya masuk sampai diploma, degree, universiti lagi mana ada subjek agama. Kalau engineering, engineering aja. Doktor, doktor aja. Lainlah kalau masuk UIA bidang syariah, ya. Sebab dah dipisah-pisahkan. Dia anggap agama hanya sekadar ilmu, bukan dalam kehidupan. Dipisahkan agama. Agama bukan semata-mata ilmu, tapi agama tu hidup kita. Sebab tu agama dia bukan datang daripada perkataan bahasa Arab, bukan. Sebab bahasa Arab mana ada huruf ga. Agama, ga mana ada dalam bahasa Arab. Agama ni bahasa Melayu kuno, Sanskrit lama. Dalam bahasa Arab namanya ad-din. Alif, lam, dal, ya, nun. Ad-din. Ad-din tu agama. Bahasa Arab. Kemudian orang tanya ulama, apa takrifan ad-din? Apa tu ad-din? Ulama jawab, ad-din ialah nizamul hayah. Agama tu nizamul hayah. Apa tu nizamul hayah? Nizam artinya sistem ataupun cara. Hayah artinya hidup. Jadi bila nizamul hayah artinya sistem hidup atau cara hidup. Bila kita mengaku-ngaku agama saya Islam, bererti kita mengaku sistem hidupku, cara hidupku Islam. Bila cara hidup, dia merangkumi apa? Daripada bangun tidur sampai tidur balik. Semuanya itu dipanggil sistem hidup atau cara hidup. Jadi bila kita mengaku agama kita Islam, semua benda kita buat Islam. Makan kita Islam, tidur kita Islam, berjalan kita Islam. Bukan hanya semayang saja Islam. Ini yang mereka cuba bawa. Agama hanya di masjid. Luar pada masjid, tak ada kait dengan agama. Ini rosak ni. Lepas tu hari ni ada orang kata, Ustaz, kalau nak mengajar masjid kami, politik boh luar, politik sangkut kat pagar luar. Dia kata gitu. Saya jawab balik, bukan politik sangkut pagar luar. Mu tu sangkut kat pagar luar. Nah, memisahkan agama dengan politik. Akhirnya, politik tak payah ikut agama lah, tak payah ikut Islam, bolehlah dengan cara kotor. Politik wang, nah, politik caci maki, sebab tak bawa Islam dalam ni. Jangan kita salah faham. Islam ni kata ulama seperti hawa udara. Mana tempat udara tak masuk, celah-celah batu udara masuk. Begitulah Islam. Islam masuk semua tempat. Siapa pun kamu, baik kamu engineer, doktor, peguam, agamamu Islam. Jadi engineer Islam, doktor Islam, peguam Islam. Tapi hari ini Barat berjaya memisahkan kita agama dengan kehidupan. Akhirnya doktor semata-mata doktor, peguam semata-mata peguam. Tak bawa Islam. Dalam tak bawa Islam satu hal, lawan Islam pula. Allah. Ni lagi teruk. Inilah yang berlaku. Jadi banyak mentaliti orang fikir hantar anak ngaji pondok sebab nak jadi ustaz. Tidak. Hantar anak kita ngaji agama, ngaji pondok ke, madrasah ke, apa ke, tujuannya supaya budak tu bila besar jadi orang Islam. Dia jaga Islam dia. Nah, lepas tu nak jadi doktor, nak jadi ini, jadi pi lah. Duduk pondokkan lama 3-4 tahun ngaji yang asas-asas. Kita asas tak bedah. Lepas dah bahagian sifat 20. Bahagian mazhab bab semayang Imam Syafi'i. Tahulah rukun-rukun semayang apa dia, perkara yang membatalkan solat apa dia. Dia tahulah sedikit.
Bahagian tasawuf tahulah apa tu sifat mahmudah, apa tu sifat mazmumah. Lepas tu bolehlah hafal surah-surah pendek juzuk amma. Kalau apa-apa orang minta baca tahlil, boleh baca tahlil. Boleh nak doa jadi imam semayang, boleh. Hari ni suruh jadi imam pun tak boleh. Kena pula tu imam sakit perut, makan kenduri banyak sangat bulan 12. Mana tu imam ni tak sampai. Orang dah baris dah kot depan ni. Jadi tafadhal, sila. Duduk main sila seorang pun tak nak ke depan. Sila. Lah kali isyak dah. Maghrib tak mayang lagi, duduk sila. Apa yang jadi payahnya? Macam berlaku di sekolah. Di sekolah kami budak-budak, tapi tak apalah nama budak-budak. Kalau kita pun jadi macam tu masalah. Jadi masa tengah semayang, imam dia batal. Apa-apa angkat takbir batal terus. Entah apa terkentut ke apa tak tahulah. Allahu Akbar, pop imam tu keluar. Tu kontang-kanting jemaah ni semua budak-budak ni. Yang belakang tak keluar ke depan. Jadi takutlah masing-masing apa semua. Lepas tu ada seorang yang pandai sikit, dia pun gantilah duduk kat depan. Habis-habis semayang saya panggil semua. Saya tanya yang kamu yang belakang imam, kenapa kamu tak ke depan? Ganti imam. Saya tak reti jadi imam. Gitu. Saya jawab balik, kalau kamu tak reti jadi imam, maknanya semayang kamu sebagai makmum pun tak sah. Sebab apa? Sebab imam dengan makmum semayang dia sama ke beza? Saya nak tanya. Sama ke beza imam dengan makmum punya semayang? Imam buat 4 rakaat, makmum buat berapa? 8. 4 juga. Betul tak? Sama je, perbuatan semayangnya sama. Jadi kalau kita boleh semayang sendiri seorang-seorang, kenapa tak boleh semayang jadi imam? Betul tak? Dia kata tak reti nak baca surah panjang, baca surah pendek. Pendek pun kadang-kadang tak ingat. Apa yang ingat? Inna a'tayna kal kausar. Baca itu je. Kalau tak reti baca surah pun kata ulama, tak apa, tak baca surah. Sebab surah hukumnya sunat. Tapi janganlah terus rukuk, sian member belakang. Nak kejar pula. Kelang kabut kawan tu. Kan? Jadi kalau kita langsung dah katalah memang tak ingat sangat, nervous punya pasal, ganti tu pun menggigil begini dah. Kan? Lepas waladolin amin, diam sekejap kata ulama. Semua nak bagi ruang makmum di belakang menghabiskan Fatihahnya. Lepas tu kita rukuk, Allahu Akbar. Sah semayang? Sah. Sebab baca surah tu hukum sunat. Tapi kenapa jadi kalut begitu? Puncanya tadilah tak mengaji. Bila tak mengaji, habis semua benda. Yang kadang-kadang benda basic, benda senang, benda mudah pun jadi susah. Inilah dia zaman. Kita berada di akhir zaman, orang tak mempedulikan pelajaran agama. Dulu-dulu orang duk selalu sebut, ngaji pondok, ngaji agama nak makan apa? Dia nak tanya. Kita jawab, makan penumbuk ni. Wak tanya begitu. Yang jadi penyanyi, jadi pelakon, tak fikir pula. Kan? Tak payah kata orang ngaji agama. Kita fikir logik akal sudahlah tuan-tuan. No, dia buat salah, mencuri, merompak, merogoh, macam-macam lah dia buat benda-benda salah dari sudut undang-undang negara. Akhirnya ditangkap polis, dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, dipenjarakan dia dalam penjara. Penjara tapah ke mana tak tahu lah. Saya nak tanya, banduan-banduan, dia pun ni dah lah buat salah. Kadang-kadang bukan setakat salah undang-undang negara, salah di sisi agama pun salah juga. Lepas tu dia masuk dalam penjara, adakah dia makan grill besi tu ke makan nasi? Dia kekal besi begitu. Nak dia makan nasi tak? Makan nasi. Padahal dia salah, jahat tak dia? Dia buat dosa tak? Dalam buat dosa Allah bagi rezeki nasi. Takkan yang hafal Quran, hafal hadis Allah tak bagi rezeki? Cerdik sikit. Ada lebih pada tu Allah bagi. Tapi kita duk kalut sangat, takut sangat. Soal-soal soal keduniaan. Dunia ni tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dunia ni tak susah mana. Dunia ni tak susah mana. Kalau tak boleh kerja dengan orang, kerja sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Hari tu saya singgah nak beli barang kat satu kedai. Kedai tu jual arak. Lepas tu cashier dia anak Melayu Islam kita, pakai tudung elok. Dia angkat arak boh dalam plastik, duk ambil duit.
Dia kata haram ni berkait dengan arak bukan semata-mata haram, malah dilaknat. Nah, dalam hadis sebut golongan-golongan yang berkait dengan arak ni semuanya dilaknat Allah dan Rasul. Sama ada tukang bawa, tukang hidang, tukang angkat, tukang jual, tukang macam-macam, tukang beli, tak kira lah. Semua yang berkait dengan arak hukumnya haram, bukan setakat haram, dilaknat pula. Kalau semata-mata haram boleh tahan lagi lah. Kalau setakat haram saja boleh tahan lagi. Tapi kalau sampai dilaknat, teruk dah tu. Bila dilaknat, setaraf Abu Jahal, Abu Lahab, setaraf Fir'aun, Allah benci, Nabi benci. Mana? Hari ni orang buat selamba. Sebab tu saya nak kata, sebenar-benar bala bukanlah banjir. Itu cuma ujian yang Allah berikan pada kita. Allah nak tengok, kamu ingat kat aku atau kamu ingat kat harta duniamu. Nah, minta maaf cakap, kadang-kadang bila banjir tu ditempatkanlah di masjid. Berapa di kalangan mereka yang semayang tahiyatul masjid masa masuk masjid? Atau duk kalut, mana ni bekalan nasi tak sampai lagi ni, makanan, duk kalut situ. Betul bahagian nyawa. Nah, tapi bahagian agama, Tuhan yang bagi rezeki, mu tak fikir. Kenapa mu kalut dengan dunia lagi? Sedangkan Allah tegur tu suruh ingat kat dia, tak ingat juga. Ni bala. Jadi sebenarnya bukan banjir, bukan bala sebenar-benarnya. Bolehlah kita kata bala lah juga, tapi bukan sebenar-benarnya. Kan COVID, kadang-kadang ada orang dengan sebab COVID lah dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Ada jemaah masjid tu, satu masjid tu dia ada kes. Lepas tu masjid dia kena tutup. Dia pun kena pakai gelang pink, AJK dia semua. Bila masjid tu dah buka, dia panggil saya balik. Dia cerita kat saya, Ustaz, 14 hari sebelum ni, kami duk pakai gelang pink ni. Allah, Ustaz, rasa macam nak mati je. Baru pakai gelang pink. Dia pakai gelang tu, dia rasa takut. Dengan tengok gelang tu, Allah, nak mampus dah ke apa ni, COVID ni. Pakai gelang pink pun jadi takut. Lepas tu kadang-kadang Allah buat semua tu sebab Allah nak kembalikan ingatan kita padanya. Kadang-kadang dengan sebab itulah kita jadi Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Potong-potong gelang, yahoo! Tak ada dah bagi astagfirullah. Jadi masalah. Kan? Jadi kadang-kadang tu bukan bala. Kadang-kadang ia ini jadi nikmat lah pula. Macam mertua saya, hari tu kena banjir. Memanglah habislah barang-barang. Habis kena hanya air lah, apa semua jadi barang rosak. Kita ingat memang teruk dah. Rupa-rupanya lepas daripada tu orang hantar bantuan lebih daripada barang sebelum ni lagi. Tilam bersusun-susun, tilam orang bagi. Jadi lagi banyak pula. Sebab tu jangan semata-mata pandang lebatnya hujan, tapi pandanglah pelangi selepas hujan. Jangan pandang semata-mata ujian tu. Kadang-kadang Allah nak tengok kita sabar tak sabar. Ni semua milik Allah. Allah boleh bagi apa saja kat kita. Cuma Allah nak tengok kita tu duduk tang mana. Tu saja. Tapi yang sebenar-benarnya bala, tuan-tuan, yang sebenar-benarnya bala ialah apabila sesuatu dosa sudah tidak dinampak dosa. Tu baru bala. Macam akhir zaman sekarang ni. Berapa banyak budak perempuan pakai baju lengan pendek. Kadang-kadang minta maaf cakap lah, bukan orang lain, anak Tok Imam, anak Tok Bilal, anak Tok Siap. Di kedai Speedmart nak beli telur, ni nampak lengan, pakai baju lengan pendek. Aurat tak aurat, saya nak tanya ini. Empat mazhab kata aurat perempuan ni tutup sampai ke pergelangan tangan dan boleh nampak tangan sampai muka saja. Malah ada mazhab yang suruh tutup semua pun ada. Yang paling longgar sikit ni, boleh nampak tangan, boleh nampak muka. Ni aurat berapa banyak? Lamba. Buat tak kisah, dia relax aja. Akhirnya orang tak nampak ia dosa. Zaman kita boleh jadi sampai sini. Zaman anak-anak kita esok, perempuan pakai singlet saja, pun orang tak kata apa. Lah kali pakai ini, bikini saja di kedai Speedmart gini. Orang rumah suruh beli sabun basuh baju, balik sabun basuh pinggan. Nampak punca dia tu. Ni lah jadi. Akhirnya orang tak heran. Ulama-ulama diam membisu. Dah masuk duit banyak sangat, tak boleh nak cakap lah.
Nah, tak kata apa dah, tak nampak dah yang haram. Yang disebutkan isu-isu khilafiyah. Pasal kunut, pasal tahlil, itu yang dibahasnya. Padahal walaupun di khilafiyah, tetap ada sandarannya. Kan? Yang mandi bogel, separuh bogel dekat sukan-sukan tu, mu tak cakap apa pula. Nah, siap dia joget pergi dalam kolam tu, jirama tu. Duduk dalam air, tiba-tiba pun keluar kaki. Nampak? Keluar kaki orang tak tepuk lagi. Pop naik ponggong ni keluar. Ponggong kata. Nampak? Tepuk tangan. Satu Malaysia tengok satu dunia duk tengok. Duk tengok. Nah, kadang-kadang ayah ni ada bangga pula. Dapat pula pingat emas. Cakap pula. Saya berbangga kerana mengharumkan nama negara. Harum apa? Haram. Betul tak? Itu menjurus kepada neraka dan mendatangkan kemurkaan Allah. Siap dira'i pula. Maksiat sampai dira'i. Ni zaman dia. Zaman dulu-dulu bukan tak ada orang buat maksiat. Ada ke? Tapi malu masih ada. Nah, kata Nabi, al-imanu bi'un wasittun syu'batan. Iman memiliki lebih daripada 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah sebahagian daripada iman. Hari ini malu sudah diangkat. Bererti sebahagian daripada iman sudah rosak. Malu tak ada. Tak ada rasa malu melakukan dosa. Dulu bukan tak ada orang minum arak Melayu Islam. Ada minum. Tapi sorok-sorok. Kat semak-semak dia perisap. Lah ni siap pegang betul arak. Boh dalam Facebook gambar dia. Pegang betul arak. Bangga pula tu. Tengok bahagian agama tulis Islam. Tak ada rasa malu walaupun sedikit. Sebab tu saya jumpa sepotong hadis dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Dalam hadis tu sebut, saya tak hafal matan dia lagi. Tapi hadis tu sebut mafhum dia, Nabi kata, aku khawatir pada kalian suatu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Baik, kita ingat fitnah Dajjal tu dah dahsyat dah. Tiba-tiba Nabi kata, aku khawatir pada kalian suatu fitnah yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Tak payah kata kita belik, sahabat pun belik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal? Nabi kata, fitnah itu datang daripada ulama su, nama dia. Iaitu ulama yang jahat, ulama yang dalam hati mereka ada hubbud dunia, cinta dunia. Kata Al-Imam Abu Ali Ad-Daqa, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Apabila kamu mendiamkan sesuatu yang hak dibiarkan, diinjak-injak, suatu kebenaran diinjak-injak, kamu buat diam. Nah, syaitan akhras, kata Al-Imam Abu Ali Ad-Daqa. Maka orang tu, ulama tu, sudah mendapat title setan bisu, nama dia. Setan terus, ulama bubuh. Kalau orang yang mendiamkan, dia alim, dia ada ilmu, dia tahu benda tu salah, tapi dia buat senyap. Akhirnya, orang awam, netizen, ingatkan benda tu tak salah. Sebab apa? Sebab ulama pun tak cakap apa. Akhirnya, dosa tu jadi biasa. Jadi biasa. Idza zahartil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Apabila perkara-perkara maksiat dan sebagainya semakin berleluasa, wasakatal alim, orang alim duduk diam, senyap tak kata apa, fa alaihi laknatullah, maka Allah akan melaknat mereka. Nah, walaupun tarah ulama dah, tapi dilaknat Allah dengan sebab mendiamkan benda yang Allah haramkan. Nah, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Dah terbalik. Itu kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, sebelum Allah terbalikkan bumi ni, Allah terbalikkan segala isinya dulu. Lepas tu hari ni semua jadi terbalik. Kan? Orang yang bercakap benar dikata berdusta, orang yang berdusta dikata benar. Jadi terbalik habis semua. Nah, orang yang menegakkan hak, nak dikritik, dihina, dicaci, dimaki. Nah, orang yang berkata bohong, orang yang penipu, diangkat, dijulang, siap jadi pemimpin lagi. Ni zaman dia. Bila dah semua benda dalam dunia ni jadi terbalik, last kali bumi ni sendiri akan Allah terbalikkan. Bila terbalik, kiamatlah berlaku.
Nah, sebab tu semakin kita mendekat kepada menjelangnya kiamat, kita akan tengok rentetan satu demi satu. Macam-macam, lepas ni apa nak datang kita tak tahu. Makin lama makin dahsyat, makin lama makin teruk. Teknologi makin hebat, kecanggihan memang makin hebat, handphone makin canggih sekarang ni. Nampak? Tapi keadaan agama semakin lama semakin rosak, ilmu semakin berkurang, apa pun tak ada. Sampaikan akhirnya satu hari nanti orang semayang, dia cuma tahu semayang saja. Nah, orang tanya apa sebab kamu semayang, apa semua tak tahu. Ilmu tak ada. Apa tak ada. Nah, itu okey lagi semayang. Sampai satu tahap semayang pun tidak. Nah, berapa ramai hari ni dedah pakai. Saya rata-rata lah saya buat kajian tengok, hampir 70 ke 80% orang perempuan, khususnya yang lebih-lebih lagi orang muda, kadang-kadang tak muda pun ada tak, pakai seluar ketat, seluar jean, nampak habis ponggong-ponggong. Bentuk tu nampak. Dia ingat tutup aurat tu tak nampak warna kulit saja. Maksud tutup aurat, bentuk pun tak boleh nampak. Nabi kata dua bentuk je boleh nampak. Pertama bentuk kepala, yang kedua bentuk bahu, kepala bahu. Benjolan gitu. Boleh nampak lah bentuk kepala, takkan nak pakai kotak, petak gitu. Bentuk kepala nampak, bentuk bahu nampak, tak dimaaf. Lain daripada tu tak boleh nampak. Ni nampak ponggong-ponggong. Macam-macam lah, habis nak jadi macam mana keadaan. Dah mana pergi suami dia? Mana pergi ayah dia? Tak tegur, dayus. Tak cakap, habis. Inilah dia. Mana? Kadang orang lelaki sendiri pun, kadang kita tengok dah ada anak dah, tua dah, beruban dah rambut, kan seluar pendek lagi. Dalam bulu pun lebat. Kalau lawa tak apa kak? Tak ada rasa malu. Kita tu dah tua-tua ni, dah pakailah elok-elok sikit. Dah, orang konon nak ikut gaya sangat orang kafir. Style-style sikit, modern-modern. Ini yang berlaku ni. Nah, ini keadaan kita di akhir zaman. Ini semualah yang menyebabkan datangnya bala. Ditambah pula kebaikan semakin berkurang, kemungkaran semakin berlambak. Hari ni kalau kita perasan tengok, seorang demi seorang Allah ambil dah ulama-ulama kita. Kan? Tok guru kita Allah ambil seorang-seorang. Siapa lagi nak cakap kebenaran? Siapa lagi nak tegur benda yang salah? Seorang-seorang Allah dah angkat. Bila kebaikan dah semakin sedikit, kejahatan semakin banyak, maka kata Nabi, bala Allah akan menimpa seluruh umat. Sehingga kan isteri Nabi tanya pada Nabi, ya Rasulullah, sekalipun waktu tu bersama kami masih lagi ada alim ulama? Ya, kata Nabi, apabila kejahatan melebihi kebaikan. Nah, sekarang kita banding tengok, pondok tinggal berapa kerat pondok? Tak banyak dah pondok-pondok. Mati tok guru, mati pondok. Tak ada siapa nak boleh kesambung. Kita pun kadang-kadang tak support, biar je. Siap kita pelekeh lagi ada. Ni tengok pondok. Nak selekeh aja. Memanglah duit kamu tak support. Pergi tengok sekolah agama lain. Nampak hebat dan sebagainya. Sebab apa? Support. Kita tak ada penyatuan untuk nak bantu agama. Nafsi-nafsi masing-masing. Itu Nabi kata kamu seperti buih di lautan. Nampak banyak tapi pecah satu demi satu. Kamu tak jaga sesama kamu. Lepas tu saya baca hadis tadi. Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga kamu kasih pada saudara kamu sebagaimana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Kamu sayang saudara-saudara se-Islam ni, kamu bantu dia macam kamu bantu diri kamu sendiri juga. Ni dak hang-hang aku-aku. Habis jadi siapa lagi nak jaga agama ni kalau bukan kita lah yang berpegang pada agama ni. Tuan-tuan, walau macam mana pun benda tetap akan jadi. Sebab ini sudah janji Allah dan janji Rasulullah. Cumanya kita berada di janji yang mana. Nabi kata fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman, zaman kita yang Nabi maksudkan, la yabqa minal Islam,
tidak ada lagi yang tinggal daripada Islam illa ismuhu, melainkan yang tinggal nama sahaja. Nabi kata yang tinggal nanti tinggal nama je Islam. Tengok IC ya nama Islam, tapi segala sifat pada dirinya tidak bercirikan lagi Islam. Pakaiannya tidak Islam, makanannya tak ikut cari Islam. Hari ni kedai orang kafir terang-terang tulisan orang kafir kat luar tu. Masuk gang orang Islam elok tudung makan. Tak rasa malu sikit pun. Patut kita malu-malu. Kat ni kedai orang kafir ni. Nak makan relax. Nak siap buat review, buat video pula kata sedapnya makanan ni, sedapnya. Nah, ni kata. Tak ada rasa sensitif terhadap agama tu, tak ada rasa sensitif. Kerja pula kedai-kedai orang kafir, bila sampai kat Christmas ni, dia suruh pakai topi Christmas, pakai juga kita topi tu. Padahal tu pakaian, nak pakaian agama orang kafir, kita kalau nak raikan juga habis. Yang terbaru, basuh kuil. Tak ada benda lain pun nak basuh, baik membasuh lembu. Betul tak? Basuh lembu tak haram. Nah, ni basuh kuil. Nak kata dah lakum dinukum waliyadin. Ingat tak kisah sirah Nabi? Orang kafir datang kat Nabi. Boleh tak kita bertoleransi wahai Muhammad, kata. Macam mana? Nak hari ni kami sembah Tuhan kamu, esok kamu sembah Tuhan kami. Kita gile-gile lah. Nah, asalkan kita hidup bahagia semua. Nah, adakah Nabi terima? Nah, Nabi kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu nak sembah topekong kamu, lantak kamu lah. Kami takkan sembah apa yang kamu sembah. Kami sembah iaitu Tuhan kami, Tuhan yang sebenar, iaitu Allah. Nah, kami takkan campur urusan kamu. Lantak kamu nak apa? Jangan ditolong dia cuci kuil dia tu apa? Bila kita bantu cuci kuil dia, bermakna kita telah mengiyakan berhala yang ada dalam kuil dia. Kita ra'i berhala. Ra'i berhala jadi macam mana? Batal kalimah la ilaha illallah. Habis. Nah, rosak akidah, pecah kalau tak bertaubat dan mengucap balik dua kalimah syahadah pada Allah. Jangan buat main ni. Lepas tu pesan untuk guru kami, dia kata akhir zaman ni orang keluar daripada Islam macam panah keluar daripada busurnya. Senang, tak. Kalau keluar pula bukan sikit-sikit, jauh perginya. Macam panah. Orang tembak tu kan, jauh pergi. Macam itulah iman di akhir zaman. Terkeluar Islam ni, jauh pergi. Sampai nak patah balik pun dah jadi berat, dah jadi susah, dah jadi payah. Maka pesan akhir sebelum saya tutup majlis ilmu kita pada malam ni, jaga-jagalah kita berada di zaman yang sangat dahsyat, yang Nabi dan para sahabat terlampau takut. Sampai ada sahabat yang menangis bila Nabi cerita tentang akhir zaman. Zaman kita ni, yang kita sedang duduk. Nabi siap doa dengan sahabat, minta jauh daripada zaman ni. Nabi sahabat minta jauh, kita bukan jauh dah, duduk zaman ni. Ni zaman yang ditakuti, zaman yang sangat bahaya. Kalau tuan-tuan tak nampak bahayanya, saya tak tahu. Saya nampak bahaya. Anak saya kecil lagi, tapi sekarang ni pun saya dah fikir pening. Nak hantar mana ngaji? Sekolah mana? Kalau tak didik betul-betul, jaga-jaga. Kadang-kadang kita nak hantar dia ngaji agama, dalam agama pun berlaku fitnah. Kadang ada ajaran sesat, pemikiran Wahabi, dan macam-macam. Berat. Serangan luar dan dalam. Macam-macam. Serangan daripada orang kafir yang benci pada Islam. Serangan munafik dalam Islam sendiri. Dahsyat. Ini zaman dia. Zaman yang sampai orang yang ada ilmu pun boleh tersesat. Atau ada pula yang kata, tengok, berilmu pun sesat, baik tak payah mengaji lah. Itu umpama dia. Kalau yang berilmu pun tersesat, yang tak berilmu 2 kali sesat. Maknanya zaman yang sangat bahaya. Zaman yang kena didik hati ni betul-betul. Zaman yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Tak boleh dibiar-biarkan sangat. Tak boleh berlonggar-longgar sangat. Zaman kena keras. Kena paksa dalam bab ibadat pada anak-anak keluarga kita. Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Moga-moga kita pada malam ni Allah pelihara kita, diri kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah. Moga-mogalah selamat kita di dunia dan di akhirat. Jadi cukuplah pada malam ni. Kau apa dah ni? 8
50. Oh, patut muka pun lain macam. Nah, jadi macam biasalah, mana-mana kuliah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan ada di luar sana. Bolehlah tuan-tuan tengok-tengok, membeli sambil menderma. InsyaAllah untuk bantu perjuangan untuk Guru Siddiq Noh dalam apa orang cakap apa? Mengendalikan sekolah beliau, Pondok An-Nur dan juga Mahat Tahfiz Qiyam di Batu Ampar, Beruah Perak. Dan kami juga membuka peluang kalau ada di antara anak-anak karya sini yang nak mengaji di tempat kami, dialu-alukan. Pengajian pondok percuma. Cuma umur dia 18 tahun dan ke atas. Bawa 18, kita tak bagi masuk pondok lagi. Kita suruh duduk tahfiz dulu. Sebab pondok ni dia, kehidupan dia bebas. Dia tak ada warden, tak ada apa. Dia kena pandai-pandai sendirilah. Sebab dia peringkat orang dewasa. Kan? Jadi 18 tahun dan ke atas, orang tanya ke atas tu sampai umur berapa? Tak kira berapa, 150 pun tak apa. Tapi biar elok jangan jalan merangkak kan. Payah pula dah. Nah, yang elok. Jadi pondok ni dia percuma, tak ada sebarang bayaran, pendaftaran tak ada, bulanan pun tak ada. Tak ada bayar apa-apa, memang tak ada bayar apa langsung pun. Tapi semuanya kena sendirilah. Makan minum sendiri, masak sendiri. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, orang infak tu banyak. Orang infak beras, minyak masak, kelengkapan bahan nak masak tu ada je orang bagi, alhamdulillah. Jadi tak gaduh nak belilah, tinggal lagi kena masak sendirilah. Masak sendirilah. Takkanlah kami mengajar, kami masak, kami tolong suap, tu nak mampui namanya. Kan? Tu pondok. Kalau tahfiz pula kita ambil yuran. Asal pula tahfiz ambil yuran? Sebab tahfiz ada orang jaga. Sebab dia budak-budak umur 7 tahun sampai 17 tahun. Maknanya sekolah rendah dan sekolah menengah. Ya, kita buka dan ada warden yang jaga, jadi kita kena bayar upah warden tu. Siang kat dia, siang malam jaga apa semua, anak kita nangis ke apa. Kan? Dan ada tukang masak. Jadi depa tak payah masak sendiri. Kalau masak sendiri dengan kantin-kantin tu depa masak. Kan? Jadi kita ada tukang masak, kita upahkan tukang masak tu. Jadi sebab tu kita ambil yuran. Yuran pun tak banyak. Daripada dulu sebelum Covid, sebelum harga barang naik, macam itulah Tok Guru tak pernah naikkan. Iaitu pendaftarannya 260, bulanannya 100 sahaja. Tiap-tiap bulan 100 sahaja. Memang ada orang datang jumpa saya, dia kata, cukup ke Ustaz 100 sebulan? Saya terus terang kata memang tak cukup. Lepas tu tak apa, insya-Allah Allah bantu. Ada bahagian kadang-kadang orang bayar zakat ke apa ke, orang infak dan sebagainya. Macam mana pun alhamdulillah setakat ni itulah kami tak pernah naikkan nilai yuran tu, dan sampai hari ni sekolah masih lagi terus berjalan dan tak pernah kena potong api, kan? Tuan-tuan bukan tak bayar api tadi, tapi dia short sekejap. Tapi tak pernah potong api apa semua. Sebab apa? Sebab alhamdulillah adalah rezeki untuk kita nak bayar elektrik, air semua, insya-Allah alhamdulillah. Kerana kita yakin buat kerja agama Allah bantu. Intan surullah yansurkum. Pegang situ kawan-kawan. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia. Jangan takut, kerana dunia milik Allah, bukan milik makhluk, bukan milik manusia, bukan milik kerajaan. Milik Allah. Jadi insya-Allah kalau ada siapa yang berminat, jadi alu-alukanlah datang ke Bumi Perak di tempat kami. Untuk belajar agama, mana tahu esok kalau takdir Allah boleh jadi ulama, untuk menyambung pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah. Setiap sesuatu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikenal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.